Hala 7 selepas SPM. Dan perkongsian kisah tadi tidak berhenti setakat itu sahaja, kerana kita juga nak berkongsikan satu kisah mengenai doktor ini yang SPM tak ada A dan pernah gagal, tetapi jangan kecewa, itu bukan pengakhiran. Itulah kata-kata daripada Profesor Madya Dr. Midhat Nabil. Jangan sesekali berasa kecewa dengan keputusan SPM anda. Bangkit kembali kerana ianya bukanlah pengakhiran yang muktamad. Ini terbukti dengan apa yang dilalui oleh Dr. Midhat ini sendiri, Hawa. Ya, pastinya, dan merupakan satu kisah inspirasi buat kita semua. Apabila gagal, Fahrin, bukan mudah untuk bangkit, tetapi apabila ada perkongsian daripada Dr. Midhat ini, sedikit sebanyak bukan saja membuka mata pelajar, tapi ibu bapa ada harapan lagi untuk anak mereka berjaya pastinya. Dan antara yang dikongsikan juga, ibu bapa berasa sungguh kecewa kerana mereka dah berikan yang terbaik, termasuklah membeli buku latihan, hantar ke kursus motivasi dan juga menghantar saya ke pusat tuition dan sebagainya. Tetapi saya kira sebenarnya walaupun keputusan pada peringkat awal tidaklah memberangsangkan, tetapi dalam perjalanan kehidupannya kemudian berjaya membuktikan yang beliau mampu menjadi seorang yang cemerlang. Kini bergelar doktor. Dan pastinya untuk hari ini, untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi, kita bawakan kepada anda dua tetamu cukup istimewa di Wanita hari ini. Bersama kita ialah di sebelah saya, Nur Alia Musfirah Muhammad Aris, seorang usahawan berusia 22 tahun. Perkongsiannya cukup menarik sekali buat anda. Terima kasih banyak-banyak bersama kita hari ini. Dan di sebelah beliau yang nampak macam berjanji dan selondon ni, wah, mungkin secara tak langsung, terima kasih kepada Puan Mahayana Mukhtar, pengerusi Hub Counselling dan Kesejahteraan Universiti Kuala Lumpur. Terima kasih Puan bersama kita pada hari ini. Sama-sama, terima kasih juga. Baik Puan, baru tak sampai seminggu lah, kalau esok kira dah seminggu lah pelajar-pelajar dapat keputusan SPM. Ada yang gembira, Alhamdulillah, tapi ada yang mungkin masih rasa kecewa lagi. Keputusan tidak seperti yang diharapkan. Jadi kalau boleh kata-kata semangat pada mereka. Mungkin ialah dah hampir seminggu ni kan, jadi apa yang perlu dilakukan untuk ke fasa seterusnya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, SPM dah dapat result, Alhamdulillah. Saya nak ajak semua penonton, kita angkat tangan kanan, letak dekat hati. Cakap syabas, tahniah. Baik ibu bapa, baik pelajar yang dapat result. Berjaya atau tidak sebenarnya itu subjektif. Ada orang yang kata berjaya bila dia dapat straight A yang dia nak. Ada orang dia rasa dia berjaya bila 1-2 subjek yang dia target A, dia dapat A. Ataupun ada yang sebenarnya dia rasa bolehlah macam tu kan. Ada kredit yang dia target dan dia dapat yang itu. Ada, ini kes yang betul-betul parents handle, kes yang saya handle. Dia call, Puan terima kasih banyak, anak saya yang hari tu tak nak pergi sekolah sebab PKP dan sebagainya, dia dah tak ada motivasi belajar. Kemudian dia kata, Alhamdulillah anak saya ambil juga SPM dan layak untuk dapat sijil. Layak untuk dapat sijil, cuma lulus 1-2 subjek sahaja sebenarnya. Dan bila itu juga sebenarnya satu kejayaan, satu kebanggaan kepada ibu tadi dan juga untuk pelajar berkenaan. So ia subjektif, ia bermula satu hala tuju baru dalam kehidupan kita yang sebenarlah selepas daripada SPM. SPM bukan penentu segalanya. Okey Puan, saya nak tambah sikit mungkin jawapan yang mungkin ringkas juga daripada Puan kan. Kalau kita lihat sebenarnya budaya banding-membanding dan kemudian bila cemerlang mereka jadi terlebih yakin kadang-kala. Ibu bapa juga menjadikan anak tu macam trofi pula, dan bagi mereka yang kurang cemerlang pula, mungkin anak ni rasa kecewa, ibu bapa tidak rasa gembira dan mula hilang hala tuju bagi mereka yang kurang cemerlang. Bagi yang cemerlang pula, tidak semestinya apa yang mereka pilih di kemudiannya akan menjamin kecemerlangan seterusnya. Cemerlang boleh tengok dari pelbagai aspek sebenarnya. Dia ada kecenderungan kecemerlangan yang pelbagai. Kecerdasan yang pelbagai sebenarnya. Kalaulah cemerlang cuma akademik sahaja, sahsiahnya kurang, adab dengan orang tua pun kurang, itu sebenarnya dari segi subjektif definisi kepada cemerlang, itu mungkin bukan cemerlang dari segi konsep dia dengan masyarakat dan sebagainya. Kalaulah anak itu mungkin cemerlangnya ataupun keputusan pemeriksaannya average lah kita katakan, tapi dari segi adab, dari segi akhlak dan sebagainya, itu sebenarnya juga yang sangat bagus. Kalaulah anak itu cemerlang akademik, cemerlang sahsiahnya, ini yang terbaik. Dan kita nak dapat yang betul-betul terbaik ini sebenarnya tengok daripada macam mana ibu ayah mendidik anak-anak ini. Dari kecil dididik dari segi mungkin pencapaian akademik dan juga dididik juga dari pencapaian ataupun sahsiah yang adab, akhlak yang perlu ditonjolkan oleh seseorang individu. Kena itu. seiringlah kecemerlangan akademik dan pastinya sosial. Betul. Okey, dan pastinya Alia bersama kita hari ini untuk bagi inspirasi kepada mereka
mereka yang baru saja dapat keputusan SPM ini. Kalau boleh dikongsikan bagaimana perjalanan selepas SPM tu sampai sekarang ini boleh berjaya menjadi seorang usahawan, Alia. Okey, alhamdulillah. Pengalaman saya selepas saya dapat keputusan SPM tu, keputusan tu taklah sebaik yang seperti kawan-kawan saya yang lain kan. Tapi mula-mula tu saya rasa down. Memang down sebab rasa macam keputusan yang kita dapat tu macam tak puas hati lah kan. Ada berbanding kawan lain. Lepas tu saya pun fikir daripada situ macam mana aku nak keluar daripada perasaan down tu. Sampai bila? Berapa lama masa Alia ambil untuk rasa macam nak bangkit tu? Itu agak lama sebab saya susah nak keluar daripada perasaan yang macam saya pun berharap untuk mak ayah saya bangga dengan keputusan saya tu. Lepas tu bila keluar tu saya rasa macam tak boleh sampai bila nak kena macam ni, nak rasa sedih kan. Kalau sampai bila rasa sedih, aku takkan move on, takkan go on dengan kehidupan. So saya rasa macam apa yang aku saya cari keistimewaan dekat diri saya sendiri. Saya duduk, saya rasa macam mak saya suka buat kek. Saya kadang-kadang saya suka tolong dia buat kek. Dia suka buat kek red velvet. Sebab tu. Dia memang suka buat kek. So daripada situ saya duduk tolong-tolong dia. Saya rasa macam best lah buat kek ni kan. Mungkin aku boleh cuba. Bila dah start cuba buat kek tu, rasa syok, rasa suka, saya suka. Mak saya pun guide saya. Daripada situlah saya dapat idea. Macam nak cubalah jual kek yang mak saya ajak ni. Tu saya pun cubalah jual, dapat sambutan daripada keluarga, daripada kawan-kawan. Macam tu. So daripada situlah saya mula keluar daripada rasa sedih saya tu. Bila saya buat kek, saya rasa macam happy sebab benda tu sedap, benda tu rasa syok, cantik. Memang minat macam tu. Okey, dan kita nak berkongsikan juga daripada minat-minat ataupun orang kata kegagalan awal seperti mana anda saksikan sekarang ni. Beliau kini mempunyai 2 cawangan Cake and Coffee House yang mempunyai 20 orang pekerja bagi kedua-dua cawangan. Betul lah dia. Kita tepuk tangan sikit. Alhamdulillah. Okey, baik. Usia baru 22 tahun, Fahrin. 20 tahun. Biar kita sebaya. Okey, baik. Puan Mena, daripada apa kisah yang dikongsikan oleh Alia ini sendiri dah menunjukkan suatu situasi yang berbeza daripada pengharapan awal ramai orang yang secara klisenya nakkan kecemerlangan dari awal ataupun peringkat awal. Jadi apa yang kita boleh ambil inspirasi ataupun iktibar daripada kisah ni? Puan. Pertama sekali tahniah Alia daripada keputusan yang tidak berapa memberangsangkan, tidak seperti yang kita jangka. Kemudian dari situ sebenarnya tak ada masalah untuk kita merasai kesedihan itu dan fikir macam mana kita nak bangkit balik, nak jadi diri kita yang lebih bagus kan, dan keluar dari kepompong itu. Dan sebenarnya hala tuju selepas SPM ni dia ada pelbagai. Ada yang cemerlangnya akademik, boleh pergi belajar ke bidang-bidang akademik yang dia sukalah. Dan ada juga bidang teknikal, bidang TVET, bidang-bidang kemahiran dan sebagainya. Betul. So bidang-bidang itu sebenarnya dia menjanjikan pulangan masa depan yang sangat bagus juga. Dia setanding dengan orang yang pergi masuk bidang pendidikan, masuk universiti dan sebagainya. So peluang dia ada banyak, pergi universiti awam boleh, universiti swasta boleh pergi ke CJ Kemahiran dan sebagainya. Kalau misal kata contoh kita di Universiti Kuala Lumpur, kredit 3 subjek sahaja sebenarnya dah boleh masuk bidang diploma penyelenggaraan pesawat. Ada orang tak suka belajar teori aja dalam kelas kan. Ini belajar repair kapal, ada kapal terus dalam kampus yang dia boleh godek, boleh belajar terus dari situ. So sebenarnya peluang itu sangat banyak. Yang penting kita tahu minat kita. Okey Puan, saya nak tambah sikit supaya mak ayah di luar sana juga adik-adik di luar sana jelas tentang perkara ini. Adakah sama juga pentingnya untuk mencari potensi diri yang sebenar dan juga minat sebenar dalam menentukan hala tuju ni? Okey, jawapan dia 100% betul. Pada saya 100% betul sebab kita perlu tahu potensi diri kita dan kita perlu tahu potensi anak-anak kita. Kita mungkin groom dia nak jadi macam kita ataupun contohlah mak ni nak berangan nak jadi apalah dulu masa kecil dia tapi tak kesampaian, hasrat itu suruh anak dia. Dia tak acilah macam tu kan. Memang kalau contoh saya ada kes yang saya handle, mak nak anak ni masuk satu bidang ni, anak dia belajar cuba tahun 1, tahun 2 dah tak boleh, masuk tahun 3 keluar. Kita kata tahun 3 habiskan je lah kan. Alang-alang. Tapi apa yang anak tu cakap,
minta maaf mak, ini saya tak ada jiwa dalam sini. Dia pergi ambil culinary. Dia pergi ambil culinary dan dia belajar culinary. Dia sebenarnya salah seorang chef yang terkemuka lah saya kenal. So sebenarnya tahu minat anak-anak apa. Kalau tak tahu apa nak buat. So saya yang tanya, saya yang jawab. Kalau tak tahu apa nak buat, kita tak tahu potensi kita atau potensi anak-anak kita, sebenarnya kita boleh pergi jumpa mana-mana kaunselor berdaftar dalam Malaysia ni buat inventory minat kerjaya. Memang ada satu inventory khusus, inventory minat kerjaya. Macam kuis lah, kita tanda ataupun online pun dah ada sekarang, boleh search je inventory minat kerjaya. Dan dari situ kita jawab, dekat situ kita dapat kenal pasti 6 bidang kerjaya yang ada. Dan ada 3 kod kerjaya yang sesuai dengan kita. Cantik. So contohnya orang yang minat engineering ke minat hands-on repair ni, dia ada R, realistik. Betul. Ataupun minat artistik kan, dia ada A, artistik. Orang seni dia. So sebenarnya kalau dah tahu minat tu ke mana, senang tujulah sebenarnya. Ke arah tu. Tujulah ke arah itu dan kita akan berjaya insya-Allah. Baik. Banyak lagi kita nak belajar daripada Puan Mahiana, tapi sebelum tu kita nak kongsikan kepada anda satu kisah inspirasi. Pastinya seorang gadis ini ada cabaran-cabaran tertentu tetapi mendapat keputusan yang cemerlang. Jom kita saksikan. Ternyata kekurangan bukan penghalang. Pergerakannya perlahan dan pertuturannya terbatas, namun itu bukan penghalang untuk si gadis manis kelahiran Kulim Kedah ini untuk memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 yang diumumkan baru-baru ini. Dia Kasih Afia Muhammad Fazil, 18 tahun, yang menghidap cerebral palsy sejak lahir, merupakan seorang daripada 2 calon istimewa Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Lela Pahlawan Padang Serai yang mendapat keputusan cemerlang dengan memperoleh 5A. Keputusannya dapat boleh dapat keputusan yang cemerlang. Alhamdulillah, saya bersyukur. Saya bahagikan masa dengan sektor jam. Dia menjam. Petang 2 jam, malam 2 jam. Saya lebih suka belajar seni. Dia Kasih Afia yang ditemui semasa majlis pengumuman keputusan SPM 2021 di Sekolah Menengah Agama Kedah tempoh hari, manis berbaju kebaya merah dan sangat ramah apabila disapa ketika bersama-sama keluarganya melihat keputusan yang diperoleh. Ibunya Nur Aida Hassan, 44 tahun, berkata anak sulung daripada 2 adik-beradik itu sememangnya menunjukkan minat yang tinggi dalam pelajaran dan sebagai seorang ibu, beliau memberikan sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada anaknya itu. Mesti dah rasa happy kan. First kali tak sangka lah kan. Sebab tak target pun. Yang penting lulus je. Lepas tu rasa terkejut lah. Kalau boleh tu nak bagi dia sambung belajar lagi lah. Tengoklah takat mana yang jurusan mana yang sesuai dengan dia lah. Apa yang sesuai dengan dia lah kan. Dia CP. Dia bagai motor-motor kecil je. Kalau macam angkat yang besar-besar ni dia okey. Cuma nak pegang benda yang halus-halus tu dia slow sikit, lambat sikit lah. Tapi dia otak dia tak ada masalah lah. Pelajaran semua okey. Dia sekolah pun sekolah biasa. Sekolah Datuk Lela Pahlawan kan sekolah biasa. Menggemari mata pelajaran bahasa Inggeris, gadis manis ini menanam cita-cita besar untuk menjadi seorang guru pada masa akan datang. Berbekalkan semangat yang jitu, adik dia pasti boleh melakukannya. Kisah adik dia ini boleh dijadikan inspirasi oleh setiap kita bahawa walau ada sedikit kelainan yang ada pada diri kita, ini bukan tiket untuk kita patah semangat dan tidak boleh maju ke hadapan. Baik, kalau adik dia sedang mematikan kita di Wanita Hari ini, kami ucapkan semoga terus cemerlang dan selamat maju jaya untuk kehidupan yang akan datang. Dan ternyata kepada kita semua, inilah yang membuktikan
kekurangan bukanlah penghalang untuk cemerlang. Dan kalau kisah tadi, cemerlang untuk SPM. Ya, pastinya. Dan ada beberapa lagi kisah yang kita nak kongsikan kepada anda. Ada seorang di sini, Cikgu Nur Ain Husna, Cikgu Azri, cacat penglihatan, membuktikan kekurangan diri bukan penghalang untuk cemerlang dalam SPM. Okey, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak memperoleh 10A dan merupakan antara pelajar terbaik peringkat negeri. Okey, yang ini pula ada adik Danny Yong Zilik yang menghadapi masalah cacat penglihatan, berjaya mendapat 8A walaupun keadaan penuh mencabar dan sukar, tetapi dengan alat bantuan penglihatan seperti kata pembesar dan sebagainya mampu untuk beliau membuat ulang kaji dan mendapat keputusan yang cemerlang. Ya, dan seterusnya Nurul Hatfina Afendi mengidap achondroplasia membuahkan hasil apabila selepas memperoleh keputusan SPM 7A 2B. Jutaan tahniah kita ucapkan buat pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya 11 ini. Tahniah kita ucapkan. Tumpang banggalah. Ya. Pastinya. Okey, dan Alia, kita dapat tahu Alia ada 2 cawangan pastry kan, usia baru 22 tahun dan dalam masa yang sama Alia belajar di college community. Jadi kenapa rasa pentingnya untuk belajar sedangkan dah ada perniagaan sendiri? Okey, pendapat saya kalau daripada soalan dia, perlunya kita belajar walaupun kita dah ada bisnes, dah ada income sendiri. Bagi saya hari-hari kita perlu cari ilmu. Hari-hari kena ada ilmu. Tak kira kepada ilmu yang daripada buku, ilmu kehidupan ataupun daripada pengajaran yang kita pernah lalui. Itu pun ilmu. So pendapat saya walaupun kita rasa ilmu tu macam tak perlu kadang-kadang. Rasa dah berjaya. Rasa dah berjaya. Rasa dah berjaya. Dah dapat duit. Dah ada duit, tak perlu ilmu. Tapi kalau kita tak ada ilmu, tak ada duit. Tak kira ilmu tu lagi berharga daripada duit. Pendapat saya. So kalau kita nak berjaya, kita nak ke depan, kita perlu banyak tambah ilmu kita lah. Maksudnya daripada kalau ikutkan lepas SPM tu saya memang dah tak nak sambung belajar. Tapi bila saya fikir balik, mak saya sendiri pun cakap kita kena sentiasa mencari ilmu untuk kita tambah pengetahuan kita. Bila kita tahu pengetahuan bertambah lagi, kita tahu hala tuju kita nak pergi ke mana. Dan daripada ilmu juga bagi saya dapat semangat. Semangat ilmu daripada ilmu yang kehidupan yang saya dah lalui, yang saya dah pernah lalui, itu pun bagi semangat kat saya, yang saya tambah ilmu macam mana saya nak hadap satu perkara-perkara yang dalam hidup saya. Macam tu juga. Sebab tu saya ambil keputusan untuk sambung belajar ke college community walaupun saya memang semasa tu dah ada perniagaan saya sendiri. Sebab saya rasa macam saya tak penting macam duit tu tak penting, tapi saya perlu belajar lagi lah. Betul. Sebab ada dalam kalangan mereka ini, bila dah habis belajar, milih untuk bekerja. Sebab yang penting kita kerja dapat duit, dapat pendapatan. Kau belajar ni kita bayar yuran dan sebagainya, bukannya dapat pulangan. Kita nak tanya pandangan Puan? Okey, sebenarnya ilmu itu adalah senjata kita sebenarnya. Itulah sebenarnya yang menjadi pedoman kita untuk ke depan hari. Bisnes, bisnes kita tahu ada dunia bisnes dia sinonim dengan naik turunnya. Kalau kita ada ilmu, sebenarnya kita lebih bersedia untuk mendepani apa juga cabaran hidup yang ada di depan sana. Dan kita boleh plan dengan ilmu juga, kita boleh plan masa depan kita tu macam mana. Ilmu dulu. Bila ada ilmu, ada saksiahnya. Dan dari situ dapat package yang bagus untuk kita berjaya di kemudian hari. So, kita tak boleh kebelakangkan ilmu. Dan kita tengok ilmu apa yang kita nak ceburi. Satu, tengok pada minat yang tadi. Dan satu lagi, tengok level mana yang kita nak masuk. Kemahiran sangat banyak, kursus jangka pendek sangat banyak. Program-program di bawah Kementerian Belia juga sangat banyak untuk membantu peluang untuk belajar. So grab peluang yang ada untuk belajar. Bila kita dah ada ilmu, insya-Allah kehidupan kita kemudian hari lebih terpandu. Lebih terpandu insya-Allah. Tambah-tambah sekarang ni zaman media sosial yang kita tahu, kalau merupakan YouTube famous ke pempengaruh media sosial, social media influencer,
dapat pendapatan jugalah. Jadi ada yang memilih untuk fokus dalam bidang itu saja daripada belajar. Ini jujur daripada seorang abang. Abang. Tak, saya mengalami satu keresahan kegelisahan juga apabila generasi kini, generasi baru ni, mereka merasakan bahawa setiap apa juga cabang boleh menjana pendapatan dan sebagainya. Tetapi mereka terlupa bahawa ilmu itu tetap penting, di mana Mbak kata Puan Maya tadi ada turun naiknya. Jadi inilah kita nak pentingkan kepada adik-adik semua dan juga para ibu bapa untuk jelas tentang hala tuju anak-anak. Baik, ini antara perkongsian lain daripada penonton kita di Facebook daripada Syasha. Ini betul-betul luahan hati ni. Dulu saya memang tak pandai, ada orang gelar saya bodoh, tapi saya bangkit dan ulang sekali lagi ambil SPM kali kedua. Saya berjaya dan kini seorang doktor kaunseling. Gagal sekali bukan berarti gagal selamanya. Walaupun keputusan SPM tak seperti yang kita nak, jika kita rajin usaha, insya-Allah kita berjaya. Yang penting adalah usaha. Ya, terima kasih Syasha atas perkongsian itu. Dan Alias sendiri kan berdasarkan pengalaman sekarang ini dah ada kira satu kejayaan yang mengagumkan. Mungkin kata-kata semangat buat mereka kepada rakan-rakan di sana yang sekarang ini masih lagi rasa kecewa dengan keputusan yang diharapkan tu tak dapat. Kalau bagi Alia, kalau keputusan kita tu mengecewakan kepada kita, kepada mak ayah kan, itu bukan pengakhiran dalam hidup. Kita banyak lagi benda yang kita boleh ceburi dalam kehidupan kita. Macam jadikan benda yang menyedihkan kita tu satu benda yang positif untuk kita. Mungkin kalau kita tak dapat keputusan yang macam tu, kita tak tahu apa yang ada dalam diri kita. Macam saya tak tahu, saya tak pernah terfikir pun yang saya boleh buka perniagaan kek. Bila daripada keputusan saya macam tu, saya dapat idea yang saya, ni aku boleh buat macam ni sebenarnya. Itulah hikmah dia kan? Yes. Setiap yang berlaku ada hikmah. Sentiasa positif. Sentiasa positif lah. Jangan cepat rasa down. Bagi saya, sebagai manusia normal untuk rasa down, untuk rasa sedih. Cuma kita tak boleh ikut perasaan tu sampai bila. Jangan lama sangat. Sampai bila. Sampai bila. Okey. Baik, terima kasih Alia untuk pesanan itu kepada penonton-penonton kita. Dan kata-kata akhir daripada Puan Mayana sendirilah. Okey, seringkasnya tentang mereka dah dapat apa juga keputusan, bagaimana nak menentukan hala tuju dan nasihat kepada mereka. Silakan. Okey, untuk semua penonton lah, especially mak ayah dan juga calon SPM yang hari tu. Kalau saya bawa akronim SPM untuk kita senang ingat. Okey, S adalah syukur. Syukurlah apa juga result yang kita dapat. Dan di sebalik itu, sama ada kita gembira atau kita merenung sekejap, kita sedih, berduka dan sebagainya, sebenarnya ada hikmah di sebalik itu. So syukur dan berlapang dada, redha dengan apa juga ketentuan yang Allah bagi. Dan kita tengok yang kedua adalah P. P adalah peluang. So banyak peluang di luar sana. Kita tanya diri kita, tengok minat kita, dan bila kita dah tahu mana minat kita, kita perlu, mak ayah perlu memberi dorongan yang sepatutnya untuk anak-anak berjaya. Dan saya percaya bila anak-anak berjaya dalam apa bidang sekalipun, ibu ayah antara yang betul-betul bangga dan syukur dengan pencapaian anak ini. Yang ketiga adalah M, fokus untuk maju ke depan. Jangan duduk dalam kepompong kesedihan lama sangat macam Alia buat kan. Jangan duduk, move on. M for move on. M for maju ke depan, move forward. So kita move forward, cari apa sebenarnya yang kita boleh buat, yang kita boleh lakukan, lonjakan kepada diri kita, membuat sesuatu perubahan, ceburilah bidang apa yang kita minat. InsyaAllah dari situ kita punya hala tuju akan lebih jelas, lebih nampak insya-Allah. Cantik. Okey, ada atas sikit. Silakan. Pendapat saya, apa je yang kita buat dalam hidup perlu berkat ibu. Ya, betul, pastinya doa ibu. Saya bersyukur dapat family saya, mak saya yang very supportive. Masya-Allah. Sangat supportive. Saya kadang tu saya rasa macam kalau cakap macam ni saya tersentuh sikit kan. Sebab saya dapat kekuatan saya yang saya boleh buka kafe saya sekarang daripada mak saya sendiri. Dia punya semangat dia untuk berniaga, sebab mak saya pun memang berniaga. Semangat dia, positivity yang dia dapat tu saya ambil daripada mak saya. Saya bangga yang saya dapat mak saya. Itu juga membuktikan sebenarnya sokongan sekeliling dan orang tersayang, orang terdekat sangat-sangat penting.